Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umur Khadijah binti Sukarman. Nombor matrik saya adalah A18A0928. Soalan individu saya adalah soalan nombor 2, iaitu pertanian dilihat sebagai aspek penting bagi sesebuah negara kerana ia mempunyai hubungan dengan ciri-ciri unik iklim dan cuaca. Bincangkan keunikan sektor ini dan kesan pembangunan sesebuah negara berserta dengan contoh yang sesuai. Okay, untuk pendahuluan, saya akan menerangkan apa itu pertanian. Pertanian ni adalah berasal daripada kata akar iaitu tani yang bermaksud perihal atau perusahaan bercucuk tanam. Pertanian merupakan satu bentuk kegiatan aktiviti penanaman yang boleh memberi hasil kepada masyarakat. Pada selain itu, pertanian boleh memberi sumbangan terhadap ekonomi negara. Hal ini kerana apabila lebihan hasil petani akan dieksport ke luar negara dan itu akan mendapatkan income kepada negara. Keunikan iklim dalam sektor pertanian di Malaysia. Iklim bermaksud cuaca, putaran atau lebih terperinci keterangan statistik dalam bab putaran dan pelbagai kuantiti yang berkaitan untuk tempoh masa bermula dari bulan ke ribut atau jutaan tahun. Ciri-ciri iklim di Malaysia ini mempunyai suhu yang seragam iaitu lembap dan iaitu hujan dan panas sepanjang tahun. Di segelintir tempat di kawasan tanah tinggi di Malaysia mempunyai suhu yang sederhana. Dia disebabkan faktor geografinya iaitu yang berjauhan dengan lautan dan mempunyai ketinggian yang dia berada di tanah tinggi. Disebabkan itu dia mempunyai suhu yang sejuk iaitu sederhana. Misalnya di Malaysia adalah di Cameron Highland iaitu di Pahang dan Kundasang di Sabah. Disebabkan Malaysia mempunyai cuaca panas dan sejuk 9 tahun, Malaysia sesuai untuk menjalankan aktiviti pertanian seperti penanam padi, penanam buah-buahan dan sayur-sayuran dan selainnya. Selain itu, Malaysia juga sesuai untuk menanam buah mangga, anggur, kelapa sawit dan sebagainya. Di kawasan lain, iaitu di kawasan tanah tinggi seperti Cameron Highland, dia mempunyai suhu yang sederhana iaitu antara 18 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius. Aktiviti yang sesuai dilakukan di kawasan ini adalah aktiviti penanaman sayuran, penanaman teh dan buah-buahan. Sayuran yang ditanam di kawasan ini adalah sayur yang sesuai adalah bunga kubis, brokoli, ubi bit, tomato cherry dan sebagainya. Malah buah-buahan pula yang paling popular adalah strawberry. Okey, yang seterusnya adalah kesan pembangunan sektor pertanian di Malaysia. Saya akan menerangkan dulu apa itu pembangunan. Pembangunan mempunyai pelbagai maksud dan tradisi. Kebiasaannya, pembangunan merujuk kepada usaha kerajaan untuk mengubah nasib masyarakat penduduk Malaysia. Perubahan yang dilakukan daripada keadaan ekonomi penduduk rakyat Malaysia mundur dan kepada maju, ekoran daripada pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan. Contoh pembangunan yang dilakukan adalah dia mempunyai tiga dasar pertanian negara yang bertujuan untuk memajukan sektor pertanian. Berdasarkan dasar pertanian negara yang ketiga, sektor pertanian akan memberi keutamaan kepada usaha, meningkatkan daya saing pengeluar makanan dan meningkatkan penggunaan teknologi. Seperti antara projek yang dilakukan adalah seperti projek 10 tan padi, program fertigasi tanaman dan sebagainya. Meskipun bermacam-macam projek yang dilakukan, dia tetap memberi kesan kepada masyarakat, maupun positif atau negatif. Kesan yang positif adalah dia merupakan memberi sumbangan utama dalam pendapatan negara. Hal ini kerana hasil pertanian yang diperoleh akan dieksport kepada di luar negara. Oleh itu, negara akan dapat hasilnya. Seperti buah manggis. Hasil lebihan buah manggis akan dieksport ke China dan Europe. Oleh itu, itulah merupakan hasil sumbangan kepada negara. Selain itu, pertanian juga akan memberi kesan untuk mempelbagaikan industri asas tani. Industri asas tani seperti bahan, perabot, makanan, alat tulis dan sebagainya. Misalnya, industri pemprosesan dan pembuatan yang memerlukan pokok kelapa sawit dan pokok getah sebagai yang utama dalam proses pembuatan sesuatu benda. Hal ini dapat menggalakkan kewujudan dan perkembangan IKS yang berkaitan dengan sektor pertanian yang telah diceburi. Selain itu, kesan yang negatif adalah pembangunan sektor pertanian telah memberi kesan terhadap alam sekitar, iaitu berlakunya hakisan tanah. Hal ini berlaku apabila proses penambangan hutan dan pembersihan hutan di kawasan tanah tinggi telah mendedahkan permukaan tanah tinggi dan cerun bukit terhadap ejen hakisan.
Hakisan akan berlaku berterusan dan menyebabkan gelombang tanah, air menyebabkan tanah runtuh. Kesan yang terakhir adalah penyaluran penggunaan racun perosak daripada kawasan pertanian akan memasuki sungai yang berdekatan. Ini boleh menyebabkan lapisan permukaan air sungai diselaputi dengan minyak dan boleh menyebabkan kematian, boleh menjejaskan kehidupan akuatik dan ekosistem sungai seperti ekosistem sungai. Untuk kesimpulan, keunikan iklim di Malaysia memberi kesan pembangunan yang tersendiri terhadap pertanian. Melalui ini, saya pengkaji dapat mengetahui mengenai perubahan iklim yang memberi kesan, dapat mengetahui mengenai pelbagai kesan pembangunan sektor pertanian, tidak kira kesan positif maupun kesan negatif. Perubahan cuaca yang sering panas dan hujan sepanjang tahun telah membolehkan petani menjalankan aktiviti pertanian di kawasan pertanian. Selain itu, cuaca yang bersuhu sederhana di kawasan tinggi juga sesuai untuk menjalankan aktiviti pertanian yang memerlukan suhu yang sederhana. Sekian, terima kasih.